Pada tanggal 4 Julai yang lalu daerah Baling telah dilanda banjir kilat yang sangat teruk khususnya di kawasan Kupang dan Kampung Iboy. Banjir besar ini menjejaskan 42 kampung mengakibatkan 17 buah rumah musnah, melibatkan 800 penduduk dan meragut 3 nyawa. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak kerana kawasan ini bukanlah kawasan banjir, boleh dikatakan ini adalah kali pertama banjir besar seperti ini berlaku di kawasan ini. Gunung Inas. Gunung Inas berketinggian 1,801 meter terletak di hulu Sungai Kupang, Baling. Sungai Kupang mengalir dari Gunung Inas ke Kampung Iboy dan kampung-kampung lain di sekitarnya. Sungai Kupang ini juga merupakan kawasan perkelahan penduduk setempat dan dipanggil Lata Celak. Lata ini kurang mendapat sambutan sejak tahun 2019 berikutan airnya yang tidak lagi sejernih dahulu berikutan pembalakan yang berlaku di kawasan Gunung Inas. Bukan sahaja air sungai, malah sumber air tadahan bukit yang dibekalkan kepada penduduk kampung secara percuma juga menjadi keruh. Inilah keadaan air paip masyarakat Kampung Iboy. Ini bukan air ini tanah. Kerja-kerja pembalakan di Gunung Inas Kompartmen 8 bermula sejak tahun 2018. Bermula tahun 2019 kawasan-kawasan di sekitar mula mengalami banjir lumpur dan pasir. Pembalakan tetap diteruskan walaupun didesak supaya dihentikan oleh penduduk kampung. Selepas mendapat bantahan dari penduduk yang tidak membenarkan lori bawa muatan melintas kampung Teluk Terduri, pembalak menggunakan laluan Pangkalan Hulu yang berhampiran sempadan Perak untuk meneruskan aktiviti. Sehingga hari ini lori balak masih aktif membawa keluar kayu balak melalui Jalan Baling Gerik terutama pada waktu malam. Projek Ladang Musang King. Tujuan awal penerokaan sebahagian Gunung Inas adalah untuk penanaman ladang getah bagi membantu penduduk miskin di sekitar. Penerokaan ini awalnya melibatkan sebahagian kecil Gunung Inas sahaja. Namun, pertukaran demi pertukaran kerajaan berlaku, projek yang awalnya penanaman pokok getah bertukar kepada projek Ladang Musang King dengan keluasan yang lebih besar iaitu 12,000 ekar dan kemudiannya ditambah sehingga 30,000 ekar pada tahun 2019. Projek Musang King di Gunung Inas ini dikatakan adalah yang terbesar di dunia. Ladang ini ataupun plantation durian ini adalah plantation yang paling besar dalam dunia. Maka dia adalah satu-satu ciptaan terbaru, iaitu durian yang terbesar di dunia seluas 30,000 ekar tanah. Memang luar biasa. Yes. Pada tahun 2019, kawasan seluas 30,000 ekar ini telah selesai dibalak. Kolam-kolam tadahan air mula dibina untuk memulakan penanaman pokok durian Musang King, namun projek ini diarah untuk diberhentikan pada tahun 2020. Banjir kepala air. Hujan lebat yang turun pada jam 6 petang di kawasan Iboy, Baling telah menyebabkan berlakunya banjir kilat yang mengakibatkan berpuluh rumah penduduk ditenggelami air dan 17 daripadanya musnah. Agensi penyelamat seperti bomba dan APM segera dikerahkan untuk membantu mangsa yang terlibat. Sejak bermulanya bencana, kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri sangat tidak tetap, tidak tepat dan saling menuding antara satu sama lain menunjukkan betapa lemahnya kepimpinan sedia ada. Contohnya, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor pada 5 Julai berkata tiada takungan air pecah di Gunung Inas. Saya telah melihat tadi gambar-gambar yang diambil dari helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat dari udara. Masih ada tanda-tanda air yang dibina oleh penduduk untuk air masyarakat. Masih ada di atas, cuma ditimbus oleh pasir.
masih ada tanda air yang digunakan oleh pengusaha tanaman durian tidak pecah. Tetapi pada 6 Julai pula, beliau mengatakan takungan air pecah punca kepada kejadian kepala air. Kemudian pada 3 Ogos pula beliau kembali mengatakan tiada takungan air yang pecah. Ada agensi yang diketuai oleh KEXA. Tak ada sebab ada musangking. Kolam musangking tak pecah. Jadi itu usikan ya daripada netizen dan orang ramai. Mengusik orang ramai dengan fakta yang tidak benar. Jadi, kolam takungan air ini pecah atau tidak sebenarnya? Menteri KEXA pula menyatakan tiada pembalakan aktif di Gunung Inas sedangkan Gunung Inas telah habis dibalak sejak 2019. Jadi jelaslah punca sebenar bencana banjir ini adalah tindakan-tindakan bodoh yang dibuat oleh menteri-menteri seperti ini sejak dulu lagi. Sampai ke dalam kampung, sungai balak, kayu balak dihantar ke tetangga rumah kita, hantar ke dapur rumah kita. Kayu api tak payah cari. Kesan daripada kesilapan manusia, tangan-tangan manusia yang mementingkan diri sendiri. Inilah hasilnya. Kita jangan tuding tangan kepada sesiapa. Jangan tuding tangan kepada sesiapa. Tuding tangan kepada diri sendiri. Kerana kita yang membenarkan mereka dengan rakusnya menceroboh hutan simpan kerajaan. Kita membenarkan hanya kerana perut dan temolok kita. Dan hasilnya inilah dia. Dan penduduk kawan-kawan kita menderita. Siapa nak ganti benda ni? Siapa nak ganti? Siapa nak repair rumah Bajuli? Siapa nak repair rumah yang hilang? Siapa nak ganti nyawa yang melayang? Siapa nak ganti? Itulah kita kena musafari. Hari ini orang-orang di sini kena bersatu. Jangan benarkan mereka pajak bukit tu. Jangan bagi dia orang naik ke atas sana. Daripada pokok balak yang sebetul lengan hingga ke sebetul kotak. Habis dia ambil. Ini kesilapan kita. Sekian, terima kasih. Pada 29 Julai 2022 sekali lagi tempat yang sama dilanda banjir. Walaupun tidak seteruk kejadian pertama, namun tetap menjejaskan sekurang-kurangnya 32 orang penduduk di kawasan tersebut. Tidak cukup dengan itu, pada tarikh 2 Ogos 2022 Hospital Baling pula dilanda banjir. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KEXA telah mengetuai pasukan khas siasatan bencana tragedi Baling yang ditubuhkan pada 20 Julai 2022 untuk menjalankan siasatan dan menyediakan laporan kajian bencana banjir puing di Sungai Kupang, Baling, Kedah yang melibatkan 76 pegawai daripada 3 kementerian, 22 jabatan dan agensi teknikal di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah serta 3 badan profesional yang terdiri daripada pakar bencana geologi. Antara kesimpulan yang dibuat adalah: pertama, cetusan hujan lebat melampau dan diikuti pula pembentukan aliran puing, banjir puing dan banjir lumpur. Kedua, hakisan di hutan sekunder akibat penukaran guna tanah kepada hutan ladang sejak tahun 2010. Ia telah meningkatkan kadar hakisan di kawasan tanah tinggi membawa kepada pelodakan dan mencetekkan sungai. Laporan ini disertakan dengan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengelak bencana yang sama berlaku lagi. Namun begitu, ia hanyalah cadangan dari para pengkaji. Jika tiada tindakan dari pihak-pihak tertentu, bencana seperti ini akan terus berulang. Gunung Inas perlu dikembalikan kepada keadaan asalnya sebagai kawasan hutan simpan dan tadahan air supaya tidak berlaku banjir di hilir Sungai Kupang. Sekian.